Seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fasiyah bin Haji Muhammad Faqih, Yang Berhormat Sabak Bernam. Terima kasih kepada Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sabak Bernam minta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan sejauh manakah potensi industri ikan tuna di Malaysia serta usaha-usaha kementerian dalam mengembangkan industri perikanan tuna sebagai salah satu sumber kekayaan baharu negara bagi memperkasakan Malaysia sebagai hub ikan tuna di rantau ini, khususnya dalam era pasca COVID-19. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Pertanian Industri Makanan jawab bermasa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Sabak Bernam. Untuk makluman bagi tahun 2019, keseluruhan pendaratan tuna di Malaysia termasuk tangkapan tuna neretik, tuna oceanic dan tuna like species adalah berjumlah 101,627,32 tan metrik dengan nilai anggaran 900 juta ringgit. Daripada jumlah tersebut, pendaratan bagi tuna oceanic yang ditangkap di Lautan Hindi adalah berjumlah 2,771 tan metrik dengan nilai anggaran 35 juta ringgit. Tangkapan tuna di Lautan Hindi adalah berdasarkan penetapan kuota mengikut spesies dengan pematuhan resolusi yang ditetapkan oleh IOTC ataupun Indian Ocean Tuna Commission. Berdasarkan had tangkapan ini, Malaysia mensasarkan pendaratan tuna laut lepas oleh vessel Malaysia adalah berjumlah 30,000 metrik tan dan walau bagaimanapun daripada jumlah tahun 2012 hingga 2019 jumlah purata pendaratan setahun adalah sekitar 2,000 tan metrik. Antara usaha kerajaan dalam mengembangkan industri perikanan tuna adalah pertama, membuat pindaan terhadap Akta Perikanan 1985 pada tahun 2019 berkaitan pengeluaran lesen penangkapan ikan tuna di laut lepas. Kedua, menyenaraikan 2 buah pelabuhan di Malaysia iaitu Pulau Pinang dan juga Pulau Langkau, Pelabuhan Langkawi sebagai designated port pendaratan tuna di bawah IOTC. Ketiga, kajian semula plan strategik pembangunan tuna dengan menambah baik Fleet Development Plan berdasarkan kuota tangkapan dan had muatan vessel. Keempat, meneruskan pembangunan Pulau Pinang dan Labuan sebagai hub tuna dalam rancangan Malaysia ke-12. Kelima, program pemodenan vessel tuna C2 dan vessel tuna C3 merangkumi peningkatan teknologi lepas tuai di atas vessel. Keenam, dana sedia ada di bawah kementerian yang diuruskan oleh Agrobank turut menyediakan pinjaman skim pertanian bukan makanan kepada industri-industri bagi perolehan vessel moden. Ketujuh, pembangunan sistem port dan port out, port in dan port out di pelabuhan perikanan domestik. Ke-8, pembukaan galeri tuna di FRI Batu Maung kepada orang awam. Kementerian melalui Jabatan Perikanan Malaysia juga dalam penyediaan plan strategik pembangunan industri tuna 2021 hingga 2030 dalam rangka strategi bagi pembangunan dan pengurusan tuna yang lebih komprehensif dan bersasar. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sabak Bernam, tambahan 30 saat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan jawapan sebentar tadi. Tahniah kepada kerajaan yang telah membangunkan industri tuna secara meluas dalam plan strategik pembangunan industri tuna 2020 dan 2030. Soalan tambahan saya, apakah sumbangan industri tuna kepada pendapatan KDNK negara pada tahun 2019 dan sejauh manakah kementerian telah mengadakan libat urus bersama pemegang taruh yang berkaitan khususnya para nelayan dalam peringkat plan strategik pembangunan industri tuna tahun 2020-2030 yang disediakan. Sekian, terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat. Secara keseluruhannya, pada tahun 2019, sumbangan sektor perikanan kepada KDNK negara adalah 0,9% dengan nilai sebanyak 14 bilion ringgit, termasuk tuna yang menyumbang sebanyak 25 juta ringgit dalam tahun yang sama. Untuk bahagian kedua soalan itu, Yang Berhormat, plan strategik pembangunan industri tuna memang telah dilakarkan 2012 seperti yang dimaklumkan tadi hingga 2020 dan pada ketika ini
Plan strategik 2021-2023 sedang diolah oleh kementerian. Kalau kita lihat plan strategik 2012-2020 lebih menempuh kepada pembangunan vessel, tetapi dalam olahan plan strategik 2021 hingga 2030 akan lebih menempuh kepada pembangunan industri hiliran tuna itu. Dan terus sekali engagement dengan industri player akan diteruskan dan menjadi asas kepada pengolahan dasar plan strategik pembangunan tuna 2021 hingga 2030. Terima kasih. Terima kasih Menteri.